Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam beserta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Kampung Kubang Jawi, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat umat Muhammad yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali ingin saya maklumkan, saya hadir ke sini ini bukan untuk ceramah, jauh sekali mengajar. Tapi bila dijemput oleh Ustaz Nasir, saya hadir juga hakikatnya untuk ziarah. Ustaz Nasir ni sahabat lama saya di Mata Mahmud dulu. Dah 10 tahun lebih dah tak jumpa dia. Jadi bila dia panggil, mai jugalah. Walaupun saya bukanlah yang selayaknya untuk cakap tentang sosok agung Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada juga beberapa orang lagi di kampung ni yang kawan dengan saya, antaranya Ustaz Zamri, mengajar sekali dulu di sekolah Nurul Islam, Ustaz Omar Sa'ad dan lain-lain. Jadi tok-tok guru kemas banyak di kampung ni. Dan saya pun rujuk dengan mereka dulu ni. Jadi alhamdulillah saya hadir juga pada malam ini untuk sama-sama kita bicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lubuk hati kita yang paling dalam sekali. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita nikmat iman dan Islam dan masih mengekalkan dua nikmat besar ini dalam diri kita pada malam ini. Mudah-mudahan dua nikmat ini, iman dan Islam ni, Allah kekalkan sampailah kita menutup mata di atas bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa kita sambut maulid tiap-tiap tahun? Itu persoalannya. Kalaulah majlis maulid Rasul ni kita sambut di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di peringkat negeri, peringkat kebangsaan, hanya kita jadikan sebagai satu agenda tahunan saja untuk memenuhi kalender jadual yang kita buat, maka tak ada makna sambutan itu. Belara, penat saja. Adapun Maulid Rasul ini bukan sekadar kita nak ingat, bukan sekadar kita nak ulang cerita sirah kehidupan Nabi SAW. Apa yang lebih penting daripada itu ialah yang pertama, kita ingin menimbulkan kecintaan yang sebenar kepada Nabi SAW. Dan dengan cinta yang hadir dalam hati kita, mudah-mudahan menimbulkan kerinduan yang sangat kepada Nabi SAW. Kemudian bila kita cinta dan rindu, kita mula buat apa yang Nabi kita pesan kepada kita. Kita tengok diri kita masing-masing. Pasal apa kita buat maulid? Hidup kita berubah dah dengan maulid nak kita sambut tahun lepas. Kita tengok mula-mula sekali, kita tengok dulu keluarga kita. Orang perempuan kita pakai tudung tutup tak lagi pakai dada, pakai ketat tak kerja, pakai tang ke dada lagi tak, pergi duduk menyulam ke apa-apa, pergi duduk sidai baju ke apa-apa,
Angkat sampai nampak pada lutut tim julam, tim nyemai kono-kono ni nak bawa kena semai ke apa mana. Saya pun tak tahu, saya tak buat benar. Kemudian tengok pula kereta motor kita duduk di bawah pelenggang tu. Duduk kat di bawah rumah tu. Kita beli insurans ke takaful. Insurans haram, takaful halal. Kita beli tu cakap kalau takaful tu etika ke, takaful ikhlas ke apa ke. Insurans Kurnia ke apa ke, AIA guna-guna. Ada yang halal, ada yang haram. Macam ayam juga lah, makan rasa sedap apa tu kan. Tapi ada ayam yang sembelih, ada ayam yang tak sembelih. Kita tengok, kita beli tu insurans motor kita tu haram ke tak. Kita tengok pula duit ringgit kita boleh semusim tu boleh 20,000, 30,000 tu. Kita bubuh di bank tu bank Islam ataupun tidak, akaun dia tu. Yang semua Islam tu bank Islam, semua akaun dia Islam lah. Bank rakyat, semua Islam. Tapi kalau kita bubuh di Maybank, ada kaunter yang Islam, ada yang tak Islam. Begitu juga CIMB. Dulu-dulu dia buat bagi beza. CIMB kalau warna hijau tu Islam, kalau warna merah tu ayam tak sembelih, haram. Tapi dia tengok orang celaru, dia bubuh merah di semua pula. Jadi kita tengok balik akaun-akaun kita, saving account ke, current account ke apa, kita bubuh dalam had akaun Islam kata. Kita tengok pula lepas tu diri kita ni, kita ikut dah Nabi suruh. Cara meniaga, cara kerja buat kita kan. Budak-budak muda lah main forex, dagang duit, naik kereta Lamborghini, ikut-ikut ni kaya. Sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan buat keluar dah hukum sejak 2013 lagi. Forex ni, niaga duit, tukang beli duit ni haram hukum dia. Kita beli, kita buat tak tahu pun. Di kampung ni mungkin lah tak main kan. Tapi bila main orang nak main Minang, anak kita tanya dulu, pergi elok-elok kan. Ni dah kita tengok kereta apa. Mau kalau main naik Honda, tapi Honda AF5, kita kata anak kita nak sambung ngaji lagi, tak mau bagi. Mau kalau main naik Honda juga, Honda Civic. Bukan Civic EX dulu ni dah, Civic baru. Tak tanya banyak dah. Dia berniaga apa mana, halal ke ataupun haram. Jadi sebab tu lah, banyak dalam hidup kita ni, banyak benda tak betul lagi kita buat. Ini cerita orang-orang lelaki. Begitu juga orang-orang perempuan, pakai barang mai banyak, daun ketum, dan lagi keluar pula roti 4 kaki, macam dia tajuk lepas pun nama kan. Pulut dakap, pulut ni barang mai tu. Kedai mas Suhaimi, Habib jual kedai mas apa daripada pilih Zibra tu yang top ingat tu, Anwar kan. Dan kawan ni baru ya, padi baru kuning ya, mesin tak dah masuk ke, dia ajak orang pergi tengok. Ni Ricky dulu nak beli kat mana. Dia tak tahu yang abang dia ni pinjam dah kat Kelang, tak tahu boleh pinjam dah. Nak kena potong pula bayar hutang. Yang lain abangnya pakai barang mai banyak tak apa. Tetapi adakah kita mengeluarkan zakat di atas barang-barang mai tadi? Barang mai kita kalau 80 gram ke atas dan benda 80 gram tu kita ada dalam tempoh lebih daripada setahun, maka kena keluar zakat 2.5% daripada nilai tu. Dia ada syarat zakat ni haul dan nisab. Nisab dia 80 gram emas, lebih kurang 20,000. Baik. Jadi sebab itulah kita kena sambut Maulid Rasul ni tiap-tiap tahun. Yang eloknya tiap-tiap bulan, yang lagi elok tiap-tiap malam cerita pasal Nabi Muhammad ni di masjid-masjid ni. Kerana apa? Banyak lagi dalam diri kita ni tak amal apa yang Nabi buat. Tak amal apa yang Nabi buat. Tu saya cerita lah pasal hak lain-lain tu, hak semayang Musa tu memang dah tahu dah kefarduan. Kalau tuang juga tu memang dia saja jahat lah kan. Dia kata kalut kan, asap tak ada, duduk dalam rendang kan. Main maghrib pun tak ada, Aisyah pun sampai masjid kan. Dia nak tumpang masuk surga dengan Aisyah saja. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sebab itulah cerita pasal Nabi Muhammad ni kita kena cerita tiap-tiap masa dan selalu.
Jadi mudah-mudahan dengan cerita pasal Nabi Muhammad ni menimbulkan kecintaan yang sebenar pada Nabi Muhammad. Pasal apa kita wajib cinta Nabi Muhammad? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman setiap daripada kamu, melainkan dia menjadikan diriku, kata Nabi, ahabba ilaihi, manusia yang paling dicintai oleh dirinya, melebihi cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya dan seluruh manusia yang lain. Nabi kata tak sempurna iman kita, melainkan setelah kita meletakkan Nabi SAW sebagai manusia di tangga teratas dalam senarai yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada ayah kita, anak kita dan semua yang lain. Satu hari Sayyidina Umar berjalan lalu bertemu dengan Rasulullah. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, sebanyak mana cintamu padaku? Umar kata, cinta saya pada Rasulullah ni banyak mana saya cinta pada diri saya. Apa Nabi kata? Tidak sempurna lagi imanmu, wahai Umar. Engkau kena mencintai diriku lebih daripada cintamu terhadap dirimu. Maka Umar mulai hari itu kata, al-an, mulai saat ini Umar akan cinta pada Rasulullah lebih daripada Umar sayang diri Umar sendiri. Kita tengok diri kita kan, kita ni betul-betul sayang kita ke sayang Nabi SAW? Antaranya Nabi kata apa? Nabi kata seseorang yang apabila disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku, ini orang yang bakhil. Kedekut betul dia. Kalau orang kita cinta, kita sebut sedia, betul tak? Kita sebut sedia, kita ingat sedia. Takkan Pak Long tak ingat dulu tahun 60-an, 70-an ada ni banyak umur orang. Umur 60-an ni banyak. 60-an dulu, zaman-zaman umur 70-an dulu kan. Zaman-zaman tu jatuh cinta, cerita jatuh cinta kan. Di Bangkai, di Penang dulu ni. Balik teringat kat satu mata ayak. Dulu orang panggil mata ayak, tak nasihat kan. Balik duduk nyanyi, ku kirim wakil melamar Dinda amboi. Duk amboi tu mak dia duduk tengok Ahmad, awak Ahmad. Pi pula beli tiket bas pula pi. Kan, beli seluar. Zaman tu Levi's, Edwin. Banyak orang macam-macam zaman tu kan. Kalau harga 50-an, tapi lebih 50-an ni daripada zaman research tu, wing research tu kan. Zaman-zaman tu cinta ni ada kita. Kita hilang diri kita bila kita cinta orang lain. Duk teringat dia, kita buat apa dia nak saja. Kalau boleh kita nak pakai lagu dia pakai, kita nak buat apa dia mau, apa dia suka. Tapi kita dengan Nabi Muhammad ni, kita buat heran tak heran saja. Misalnya kita nak tahu kita cintakan Nabi Muhammad ke tidak, katalah macam ni, kita semua ada WhatsApp kan, handphone semua ada kan. Dalam handphone kita tentulah zaman lah ni semua orang ada WhatsApp kan, pakai mesej itulah. Dalam banyak-banyak WhatsApp group kita, bila kita buka, makin tidur tu kita buka, ada banyak macam-macam grup adik-beradik, grup ni apa, simpang 3 apa ke, ni grup geng tarik kereta, ni grup apa ya, Kubota, grup di Simbadi, grup di Mengai, macam-macam grup ada. Kita buka hak mana dulu? Kita akan buka hak orang paling kita sayang sekali dulu. Sayangku, ataupun apa, amanahku, bini aku. Jangan-jangan dia ikut lah. Kalau baru nikah tu sayangku, 10 tahun nikah dah dia kata orang rumah. Mau kalau dah lama kan sikit, 15 tahun nak kata dia kata ibu pejabat. Mau 20 tahun dia kata mak hamba. Dia pun nama tu pun dia ikut. Berapa tahun nikah lah. Kita akan buka arepa dulu. Pesan beli cucuk ke apa mana kan, tak kira bayar kan? Tengok hak orang paling kita sayang tu. Lain kali baru kita buka hak grup-grup tak kenaan tu kan.
Sebab kita akan pentingkan orang yang paling kita sayang dulu. Tapi tahu tak tuan-tuan, kalau betul lah tuan-tuan cinta pada Nabi Muhammad meninggalkan ribuan pesanan untuk kita. Ada ribuan mesej yang belum kita buka. Dalam Sahih Bukhari ada 9,000 hadis lebih kurang. Siapa di rumah siapa ada Sahih Bukhari? Orang Kubang Jawi kat kanan dia nak tengok Sahih Bukhari. Ataupun syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari Imam Abu Hajar Al-Asqalani ada di rumah. Sahih Muslim ada 7,000 hadis. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Paling kurang buat tu dia kata mahal Ustaz, tak ada duit nak beli ratus-ratus harga. Tulis Arab pula tu, hak Melayu pun dia terjemah dah. Sahih Bukhari, Sahih Tirmizi. Yang orang duk baca, Ustaz Jenduri duk baca, Masjid Setanah kita baca banyak tahun dah kan. Semua tu cerita tu orang terjemah dah. Sahih Muslim ada dah terjemah tu. Paling kurang lelaki-lelaki pun dia kata saya ngaji sampai SRP ya Ustaz. Ada dah sekurang-kurangnya hadis, satu buku hadis, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Iqtirabatis sa'ah. Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam ada dah rumah. Ataupun azkar Imam Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi orang baca di masjid di surau Mata orang kata baca kan. Ada dah di rumah kita. Mau kalau tak ada kitab-kitab hadis, pesanan-pesanan daripada Nabi, kita tak buka tengok pun, mesej-mesej Nabi kita tak baca pun, pemurung kita kata kita cinta Nabi Muhammad. Kita kata kita cinta Nabi Muhammad, tapi kita tak pernah nak tahu pun apa dia kata pada kita, apa dia pesan kepada kita semua. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, cinta Nabi Muhammad ni adalah kefarduan. Ada dua cinta saja yang wajib. Yang pertama sekali, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib. Yang kedua, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau kita tak cinta kepada dua ini, Allah dan Rasul ini, sepanjang kita hidup 24 jam itu dosa saja. Adapun cinta kepada yang lain hanyalah harus saja. Cinta kat ini wajib tak belum? Tak wajib. Yang wajibnya bagi nafkah zahir dan batin, bagi makan, bagi minum, bagi rumah, jaga keselamatan, beli syampu bedak mereka, baju setahun paling kurang nafkah ni setahun 2 helai. Raya puasa, raya haji, nafkah. Makan sehari 2 kali paling kurang tu nafkah. Itu wajib. Tapi cinta tak wajib. Cinta tak wajib. Cinta ke anak tak wajib. Jaga anak wajib. Cinta yang wajib cuma pada Allah dan Rasul. Tapi kita pula cinta kepada yang lain ni tak betul badan. Tak betul badan. Cinta kat bini kat anak boleh gagah lagi lah kan. Buat bendang punya teruk. Kita tu naik motor lah kan. Nambut pelik patah, ikat ke tali rapia. Nak buat tinggal reta kat anak, tinggal reta kat anak punya pun kan. Susah je. Sayang tu kat anak, tak apa gagal-gagal ni. Tapi ada manusia yang lebih teruk pada tu ni. Hak cinta kat anak tu banyak lah. Cinta kepada pemimpin tak betul badan, ramai. Ikut yang kawan tu lompat dia lain, hak lain pula. Saya kata kau ni betul tak, kau ni betul pening kita kan. Dan masa hari luar ni macam-macam. Mereka tu fikir macam mereka, tak pernah fikir macam kita pun. Kita ni teruk, gaduh di bawah kan. Gaduh tak tengah, gaduh, ay tukar lah. Oh tukar pula. Mereka suruh berkawan, kita berkawan. Mereka suruh gaduh, kita bergaduh. Bodoh ke tak boleh. Tak ada punca. Mereka minum lama-lama pergi hidup corak kuning-kuningan. Mereka tak ada apa. Kali ni kita lawan tu. Lawan, kamu lepas ni menang. Hati dalam kita lompat dengan orang pula, pakat pula kan. Kawan. Ini cerita mereka kan. Kita ni pula tak boleh apa lah. Boleh ada RM50 kan. Boleh guna 5 tahun RM50 kan. Baik. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul ni wajib hukumnya. Cinta pada Allah dan Rasul
wajib hukum dia. Jadi kita tengok dalam diri kita, adakah kita cinta betul pada Nabi Muhammad ni? Pasal apa kita wajib cinta Allah dan Rasul? Kerana kita ni, untuk pengetahuan makcik-makcik, kita ni bukan penduduk asal bumi ni. Kita bukan orang Kubang Jawi, walaupun beranak di Kubang Jawi. Kita berasal daripada syurga, Jannati Adnin. Orang putih panggil Eden Garden. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di Jannah Adnin nama. Jadi kampung asal kita tu syurga. Sebab tu bila kita mai ke dunia ni, Nabi kata kita ni musafir saja, menumpang jalan saja. Bila menumpang memang tak seronok. Pasal tak hidup kita. Bila kita duduk di rumah, kita pasal nak keluar. Nak keluar, pergi jual makan sentral. Lagi jom kita pergi makan ni kola puak ke apa. Lagi pergi sampai ke Penang, kena kotior kena ni. Pergi berjalan sampai Terengganu mana apa. Terus kalau nak balik lah, tak ada doa ke jom kita balik. Tanya kat ayam apa pula. Duduk dalam rumah nak keluar, duduk di luar nak balik. Pasal apa? Pasal dunia ni sementara ya, bukan rumah kita. Bukan home, orang mesti panggil. Kalau kita balik di rumah, kita seronok, faham? Tak mau keluar dah kalau betul-betul rumah tu kita rasa macam rumah. Tapi dunia ni bukan rumah kita, bukan kampung asal kita, bukan hometown kita. Sebab tu kita duduk serba salah. Kaya tak kena, miskin tak kena, kono-kono semua tak kena. Macam satu orang kaya naik BMW, pakai bush jacket dengan tie, lalu di simpang 3, berhenti di traffic light, dia pun balik tengok. Dia tengok-tengok ada satu keluarga duduk di tepi dangau padang. Bini dia wak mai siang, wak keluar nasi, duduk bagi laki makan, laki pun basuh-basuh tajak. Ada anak kecil seorang tu tumpang makan juga. Hak kawan duduk dalam BMW kata, ish bahagianya, dia kata. Bahagianya kalau aku jadi miskin macam mereka, tak gaduh kalang kabut, timai-timai gunung-gunung kan. Duduk apa, racun batas, mesti rumput, seronok. Yang kawan duduk di atas dangau pula, dia mau beli tengok di traffic light ni, dia tengok, dia kata, mau kalau aku boleh bawa BMW 5 Series Pegol 500,000 tu, dia kata. Tak ada itu mainan lagi orang kata, kelepong-kelepong ni. Bahagia, dia kata. Jadi siapa yang bahagia? Dua-dua tak bahagia. Duduk cerita tak bahagia, duduk tengok tak bahagia. Kerana apa? Dunia ni memang tak bahagia. Tuan-tuannya orang kaya tu bahagia. Hak duk cerai-berai tu, semua bini segak-segak semua. Hak huduh tak cerai pula. Macam tu juga kaya, orang kaya senang kan. Berapa banyak ada orang kaya kita tengok kan, kena tidur di penjara umur 60-70 ni. Kan? Tuan-tuan ingat seronok kan? Ya, seronok kan? Walaupun dia kata boleh keluar kono-kono ni, dapat keistimewaan layanan, tak seronok duk orang Jawi seronok lagi, tak ada orang kan. Tapi kita kata seronok jadi orang kaya ni. Jadi orang miskin pun tak seronok juga. Semua tu duduk di hati kita bila kita kenal Allah dan Rasul. Sebab dunia ni semua benda tak seronok. Tanya, duduk bawah tak seronok, duduk atas tak seronok, kaya tak seronok, miskin tak seronok, semua tak seronok. Sebab sementara saja. Sebab tu nama dia dunia. Dunia ni dalam bahasa Arab maksudnya hina, rendah. Negeri yang rendah, yang hina. Nak kena pesoh, nak buat makan, nak kena masak mesiang kono-kono kupas bawang boleh makan. Letih bila 2 jam boleh makan. Kalau di syurga ni terlintas main terus. Sebab tu Nabi Adam bila turun main, dia sedih, riau 40 tahun sampai jadi laut. Tinggi Nabi Adam ni 30 meter, 60 hasta tinggi dia. Keluar main dia kata, leceh betul dunia ni kan. Makan nak kena berak pula, tentu kerja pula. Semua benda letih dulu, yang kata dunia ni. Sebab tu Nabi Adam sepanjang hidup dia 960 tahun sentiasa rindu untuk balik ke syurga. Dia ambil, sebab Nabi Adam ni ilmu banyak, mata dia tu kasyaf, nampak sampai ke langit ke-7. Dia nampak Baitul Ma'mur. Ada satu tempat malaikat di langit ni bertawaf. Dia ambil ketui batu,
buat Kaabah. Manusia pertama cipta Kaabah ni adalah Nabi Adam. Kaabah ada lah. Ada ni geng Quraisy buat. Dia letak batu. Tapi tak turun tempat dah. Bersejajar selari dengan Baitul Ma'mur. Nabi Adam pun tawaf. Bukan 7 pusingan, berjuta pusingan daripada muda sampai umur 960. Duk fikir macam mana cara nak balik ke syurga balik. Sebab dunia tadi ni hina masuk dunia. Kita tak tahu. Kita tak mengaji bahasa Arab kan. Main-main di bahasa Melayu, mengaji bahasa Melayu ya dunia. Lepas tu mengaji pula sistem orang putih. Orang putih yang bagi kita merdeka, kita boleh terima kasih je lah. Kan? Terima kasih orang putih mengaji ilmu sains alam dan manusia apa semua. Mengaji cara orang putih tu dia putih kita kan. Dia kata ayam jadi secara semula jadi, kita pun percaya. Manusia berasal daripada beruk. Kita pun fikir beruk dulu ikut ke belakang, kita ikut ke depan. Ikut mana beruk? Mereka kata manusia ni dulu duduk dalam bukit gunung-gunung apa semua kan. Kita duk baca dalam tafsir kata Nabi Adam. Nabi Adam ni turun daripada syurga, mai duduk jatuh di India, di Sri Lanka. Tapak kaki dia di Sri Lanka, pun pada bukit tu bukit tu ada lagi. Siti Hawa turun di Jeddah, sebab tu nama Jeddah. Jeddah tu maksudnya nenek. Puluhan tahun jalan baru jumpa di padang Arafah tu, Jabal Rahmah tu. Kita tu tengok dalam buku sains kata kita dulu Neolitik, Paleolitik, apa macam-macam duduk katuk batu nak pergi keluar api kan. Yang bulu badan penuh. Jadi apa kita duduk kena murung ni. Duduk kena murung dan ketua kena murung. Jadi apa yang saya nak abangnya ialah ciptakan Nabi Muhammad ni penting kerana wajib. Kerana kita ni bukan penduduk asal bumi ni. Jadi kita ni akan balik pergi ke syurga balik. Tapi ada syarat untuk masuk syurga balik tu. Syarat dia ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ni disebut sebagai miftahul jannah, anak kunci syurga. Dan anak kunci itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan terbuka pintu langit. Segala doa-doa, hasrat-hasrat, impian-impian manusia semua ni takkan naik tersimpan di langit ketujuh, melainkan disebut namaku. Nabi kata bila kita solawat dalam doa kita baru doa kita naik. Kalau tidak disangkut dengan langit pertama sangkut lah. Besarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ni pemegang kunci syurga. Jadi kita kena sayangkan Nabi Muhammad ni, kerana hanya dengan dia saja kita boleh mencapai Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh masuk syurga. Allah habarkan Nabi Muhammad waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah kata apa? Aku haramkan syurga dan segala isinya dan kepada sesiapa saja, melainkan terlebih dahulu dimasuki oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kita semua masuk dalam syurga lah, baru umat lain boleh masuk syurga. Kalau tidak, tak ada hari kawan lain boleh tumpang masuk. Kalau orang tanya Ustaz Nasib ni dengan Nabi Musa, siapa masuk syurga? Soalannya, jawapan dia Ustaz Nasib masuk dulu. Kerana Ustaz Nasib ni umat Nabi Muhammad. Lepas umat Nabi Muhammad masuk semua, baru pula umat-umat yang lain. Umat yang lebih banyak lepas yang separuh daripada umat Muhammad ni ialah umat Nabi Musa Bani Israel. Kemudian barulah Nabi-Nabi yang lain. Dah ada Nabi tak ada siapa ikut langsung pun banyak. Orang bunuh pula pergi tambah. Jadi kalimah la ilaha illallah itulah yang menjadi penyebab untuk kita sama-sama buat maulid Nabi dan kenal sungguh Nabi Muhammad. Syahadah yang pertama, syahadah ni bahasa Arab, Melayu kata penyaksian. Orang putih kata declare, declaration, perisytiharan. Itu bahasa kampung kita kata mengaku betul. Mengaku dengan hati tu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang tu dia panggil syahadah tujuan. Muhammadur Rasulullah. Yang tu dia panggil syahadah jalan. Kita takkan sampai kepada tujuan, maksud tadi takkan sampai melainkan kena melalui jalan dulu.
Nak pergi Kuala Lumpur tapi tak mau jalan mana. Nak duduk tanggung Bang Jawi juga tapi nak pergi sampai Kuala Lumpur. Apa yang dia jawab? Dia memang kena lalu jalan nak bangsa dah. Aku dia kata nak ambil ilmu hakikat pun. Nak cinta ke Allah tu pun. Semayang macam Nabi Muhammad tak mau. Berkeluarga macam Nabi Muhammad tak mau. Puasa macam Nabi Muhammad tak mau. Jual beli macam Nabi Muhammad tak mau. Bermasyarakat macam Nabi Muhammad tak mau. Bernegara macam Nabi Muhammad tak mau. Nak ambil Allah terus. Payah dia jawab. Zaman lah ada jenis tu kan. Ilmu hakikat tu kan mayang lah. Rambut tu dia macam mok. Dia mandi wajib lagu mana orang tak tahu kan. Sebut pun Allah. Ramai orang-orang macam tu zaman lah. Jadi takkan sampai kepada Allah melainkan terlebih dahulu kita kena mengikuti Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tu jalan kan. Dan kita kena faham dua kalimah ni elok-elok baru boleh masuk ke dalam syurga balik kampung asal kita tu. Sebab dunia ni tak seronok pun makcik. La ilaha illallah tu nak mudah fahamnya tu mana? La ilaha dia panggil nafi, illallah isbat. Nafi dengan isbat. Lama mai kita dengar lama orang kan. Tapi kita tanya balik tak faham pun. Nafi apa dia, isbat apa dia? Saya nak cerita bagi mudah yang malam ni. Mai pun sekali ni aku kan. Nafi ni Melayu kata tolak. Tapi di Allah kita panggil tertolak. Lama mai pun tertolak dah, tak ada dah. Illallah, melainkan Allah dia panggil isbat. Nafi tu tolak, isbat tu kukuh, kejap, pasak. So ada macam ni, tu saya tengok di Allah tu. Tengok di sini tu. Okey, benda ni apa dia? Tempat saya panggil gelas. Tak tahu di rumah dia orang panggil apa? Gelas. Kolel sah. Orang tu kena ketum macam korel. Ni dia panggil gelas. Saya orang kod ni ke. Walaupun duk citra lah. Atas dulu Tok Nyang dia dulu orang Lubuk Pinang tu ya. Sebab tu kita berani masuk kampung ni kan. Kampung kita banyak apa ni. Orang panggil gelas. Sebelum kita kata benda ni gelas, kita kata gelas ni dia panggil isbat. Kita tetapkan kata benda ni gelas. Kita kena nafikan dulu. Kita nafikan kata benda ni bukan kereta, bukan kaya, bukan kubota, bukan mesin padi, bukan kambing, bukan masjid, bukan lampu, bukan dia panggil nafi. Kita tolak orang dulu hal lain, baru boleh kita kata benda ni gelas. Kita kata tu kita tetap dan tentukan dia panggil isbat dalam bahasa Arab. Jadi waktu saya kaya, waktu miskin, waktu di atas, waktu di bawah, gerak tengah malam, saya tetap akan kata benda ni gelas. Waktu tak ada duit, orang tanya ni benda apa ni Ustaz? Gelas. Waktu ada duit, gelas. Ya, waktu bini lari ikut pergi dengan apa dia, klip kapet ke mana, dia kata gelas. Anak isap dadah, gelas. Kan kita orang tuduh makan duit, dihina, derita, kecewa, kehilangan, kematian, ditinggalkan. Kita kata gelas. Waktu kita dipuja, dipuji, disayangi, kita kata gelas. Siang malam, di mana saja kita tetap kata benda ni gelas. Pasal apa? Kita dah isbat dia sebagai gelas. Sakit ke sihat ke gelas. Dan kita telah menafikan yang lain lah. Tapi bila di Allah, pasal apa? Bila kita senang, kita lupa Allah. Waktu kita susah, kita kata Allah Tuhan kita. Tapi kalau susah tu teruk sangat, kita tak mengaku dah Tuhan tu Allah. Pasal apa dia ni kan? Betul ke Tuhan ni ada? Mau ada awak tak tolong pun. Orang lama dah doa ni, harap tak makbul pun. Kuih doa, kuih susah. Kuih ambil Islam ni, kuih susah. Kuih buat bagus, orang kuih belut. Pasal apa? Pasal kita tak menafikan betul-betul hal lain tu. La ilaha tu maksudnya tidak ada yang pakai sifat ketuhanan. Semua makhluk ni kita tolak. Tak ada satu makhluk boleh bagi rezeki, tak ada satu makhluk boleh kita bagi kita mati, tak ada satu makhluk boleh bagi kita bahagia. Tak ada benda apa yang boleh tolong kita. Illallah, melainkan Allah saja. Baru dia bagi isbat. Tapi dalam hidup kita ni, banyak kita ni kita tak tolak. Kita tak nafi betul-betul. Kita agak-agak ya. Dah orang kata Tuhan tu Allah. Hai lama tu orang. Masjid dah 3 kali kan.
Kita tak tolak, kita tak nafi betul-betul yang lain, ya. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tolak dia. Dan kebanyakan daripada kita ni yang kita dipanggil syirik khafi, kita masih syirik, kita masih curang dengan Allah. Kita ambil Tuhan sebagai ada joint venture company. Ada orang macam Tuhan juga. Kita selalu anggap diri kita tu berkuasa, diri kita berilmu, diri kita ada keinginan, iradah. Kita rasa kita boleh bela anak kita boleh bagi pandai anak kita boleh jaga anak bini kita boleh cari rezeki. Kita rasa macam tu. Kita masih syirik kepada Allah. Yang boleh bagi makan anak-anak kita hanya Allah. Yang boleh jaga keluarga kita cuma Allah. Semua Allah ya. Kadang-kadang orang tua bila saya jumpa di masjid, dia tanya, saya minta Ustaz tolong doa bagi saya panjang umur. Saya buat nak panjang umur. Mekah dia dah kira, dia kata Mekah kira. Umrah 3 kali lah. Tu saya buat, dia kata anak abang su tu baru duduk ingatan doa dia kan, minta bagi dana lepas rumah dia kan. Dia ada fikir, kalau dia tak ada, anak dia tak boleh nak buat kahwin. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan mati ke tuan-tuan hidup, anak tu main sampai mata dia nikah. Ya. Bini kita pun begitu orang. Kita ada fikir dia mati lah. Kalau aku tak ada, aku tak menanak, aku tak pergi cari gambar kat awak pun tak pergi mukul, tak pergi cari nasi. Apa tak kenapa kita tak? Tak kenapa? Duduk di rumah saja ya. Kita mati tak dia lagi senang pada kita kan. Tu imam betul siap mana pergi duduk Minang ya kan. Lagi kaya pada kita tak. Mungkin bukan boleh orang menang, boleh pula orang apa dia kelapa sawit ke belah-belah Bukit Selambau apa mana, lagi kaya pada orang belah sini ni. Jadi yang betul-betul bagi makan, yang bagi jaga keluarga kita semua Allah. Kita selalu syirik dengan Allah. Kita rasa kata kita ada ilmu, kita ada. Sebab itulah kita tak boleh betul-betul isbat yang kata Tuhan itu cuma Allah. Kita rasa kita lebih tahu daripada Allah. Kenapa aku ya Allah? Patutnya aku macam ni. Sebab tu kita tak beriman dengan qada dan qadar. Kita tak berdamai dengan takdir, ketentuan Allah, jodoh, rezeki dan sebagainya. Kita tak boleh nak betul-betul damai sebab kita tak nafikan termasuklah diri kita. La ilaha, itu maksudnya tidak ada Tuhan termasuk diri kita, bukan Tuhan. Illallah, Allah saja yang pakai sifat ketuhanan. Kita hamba saja. Dia bagi lagu mana pun kita terima dan bersyukur saja. Itu syahadah yang pertama. Tapi untuk faham dan cinta kepada Allah sehingga sanggup korban. Yang kata cinta ni dia mesti korban. Syarat cinta ni sanggup apa saja ni, dia kena lalu dulu syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Bila kita sebut begitu, kita kena i'tiqad dalam hati. Semua Nabi-Nabi 124,000 orang, semua Nabi dan kita beriman. Semua malaikat, makhluk paling banyak malaikat, semua kita beriman. Kitab-kitab ada 114 suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi, semua kita beriman. Hari kiamat, semua kita beriman. Itu maksud Muhammadur Rasulullah. Bukan Muhammadur Rasulullah tu Nabi Muhammad seorang yang kita sayang. Kita tolak Nabi lain. Kita kata Adam bukan Nabi. Orang Jawi mungkin tak nak dengar. Tapi ada orang pergi ngaji sampai Jordan, sampai mana dia kata Nabi Adam bukan Nabi. Nabi yang pertama dia kata Nabi Nuh, cicit Nabi Adam. Ada ngaji sampai jadi bodoh. Baik orang Jawi balik, dia kata biar ambil lagu mana pun dia tak tahu pasal tu. Bila kita sebut Muhammad Rasulullah, semua sekali kita terima. Jadi mencintai Nabi SAW tu wajib. Kerana dengan Nabi Muhammad tu saja kita dapat mencapai Allah SWT. Dan Nabi SAW bersabda, dia kata, Ana Abul Arwah, aku ini adalah bapa segala ruh. Wa Adam Abul Bashar, sedangkan Adam itu adalah bapa segala manusia. Nabi kata, Kuntu Nabiyan, aku dilantik menjadi Nabi. Sedangkan Adam waktu itu bainar ruh wal jasad, di antara ruh dan jasad. Nabi Adam tak diciptakan lagi. Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Nabi lah, Nabi Muhammad. Ruh Nabi Muhammad tu, ataupun bahasa lain dalam kitab-kitab disebut sebagai Nur Muhammad. Alam ini ada 7 semuanya. Yang pertama sekali alam lahud. Alam lahud ketika itu Allah bersendirian. Allah bersendirian. Waktu itu dia dah pakai segala sifat kesempurnaan
sifatul kamalat semua ada Allah SWT. Kemudian Allah menciptakan alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Alam Jabarut itu Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad, atau kita namakan nur Nabi Muhammad. Karena cinta Allah SWT kepada Muhammad tadi ini, Allah menciptakan alam yang ketiga, namanya alam malakut. Alam malak ni maksudnya pemerintahan atau pengurusan, pentadbiran. Tuhan cipta malaikat-malaikat, Tuhan cipta semua alam ni. Dan waktu Tuhan cipta itulah Tuhan cipta satu benda namanya qalam. Al-qalam, pen. Tuhan memerintahkan al-qalam, wahai qalam, tulis takdir alam ni. Apa nak jadi, bila nak nikah pula, bila mati, bila kena jadi calon kalam, maksudnya. Tuhan tulis semua tu, takdir Tuhan tu. Nabi Muhammad abang dalam hadis sahih, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Siapkan takdir. Itu alam yang ketiga. Kemudian alam yang keempat diciptakan ialah alam arwah, nama dia. Alam arwah, ruh. Kalau satu kita panggil ruh singular, mufrad kita panggil ruh. Bila jamak, kata jamak, plural kita panggil arwah. Ruh saya, ruh anak saya, ruh cucu saya, ruh semua orang lah. Anak tuan-tuan, cucu-cucu, sampai hari kiamat, semua dah dicipta. Tuhan dah tahu dah berapa populasi dah, jumlah ruh manusia. Dan ruh itu diciptakan secara rahsia. Tak ada siapa tahu ruh itu dibuat daripada apa. Malaikat di alam tadi ni, alam jabat, alam malakut, tahu buat daripada cahaya. Malaikat yang pertama diciptakan ialah malaikat Israfil. Dia yang paling besar sekali, Israfil ni. Dan kerja yang paling banyak sekali Israfil. Dia ada 1,600 sayap. Tugas dia adalah menjaga semua alam ni. Planet-planet tak belaga apa semua ni, semua Israfil yang jaga. Tapi sayang, orang Melayu hanya tahu Israfil ni dia kata tugas hanya meniup cangkakala. Dia memainkannya ustaz. Israfil ni kira duduk saja. Tak nak tunggu kiamat ni, kira duduk saja. Dia tak tahu Pak Long tu lah kerja paling banyak orang kali, Israfil tu. Kerana dia yang jaga, akhirnya dia juga bagi tiup, hancur dia lah. Malaikat yang kedua diciptakan namanya Israel. Sama besar, warna hitam, sama besar dengan Israfil tadi ni. Ada 1,600 sayap lah. Hak tadi ni jaga, kerja jaga. Hak bawah ni pula pelingkup, Israel. Dia tak pernah kesian kat budak-budak. 5 tahun nikah, 10 tahun menikah, baru boleh. Tu pun jenuh pergi petua macam-macam, kan? Boleh anak dan hidup 2 bulan, Israel ni pergi cabut nyawa. Dia tak kesian. Tak kesian kat pak jadi cari mata ubat yang boleh. Kat budak dia kecil, tak pernah kesian. Israel ni juga pada tak pernah takut pada orang sangsing. Depa abang kamu turun harimau berantai ke apa semua. Satu sembang macam ni terang nak cabut serba. Dan dia tak pernah hormat tu imam ke, tu siap ke, noja ke apa. Serba yang ustaz tak ustaz. Dia baru serba yang kata Israel. Melingkup macam dia, cabut nyawa. Dia duduk di mana lah baru? Yang kata Israel ni duduk di langit yang keempat. Ada satu pokok. Langit ni, dunia ni macam ni. Dunia ni kalau kita kata kotak, kemudian dia ada 7 kotak pula. Kita ni kotak paling kecil, ada 7 kotak, dia panggil 7 lapis langit. 7 lapis langit. Setiap langit tu sampai ke 7 tu, kemudian dia ada 8 kotak pula lagi besar pada hak 7 tadi. Ni hanya contoh saja kan. Ada 8 tu dia panggil syurga. Syurga tu atas lagi pada kita. Syurga tu ada 8. Syurga yang paling hampir dengan langit ke-7 tu, Nabi Muhammad abang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ialah Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, syurga paling rendah sekali. Jannatul Ma'wa ni tempat dia apa? Tuhan sebut dalam Al-Quran, tempat duduk orang-orang yang suka bersedekah. Dalam 8 tu yang paling hebat sekali duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah, bukan duduk pada atas, duduk tengah-tengah. Tapi nilai dia paling tinggi, nama Jannatul Firdaus. Tempat duduk para Nabi. Tempat duduk para Nabi. Sebab tu Nabi pernah satu hari seorang sahabat, Muaz, kalau tak silap saya, dia menangis bila Nabi cerita pasal macam tadi cerita ni lah. Cerita pasal Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Dia menangis. Nabi kata pasal apa menangis? Dia kata sekarang kita duduk sama-sama, kami boleh duduk dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah.
Tapi nanti bila mati, Nabi Muhammad akan duduk di Jannatil Firdaus. Kami pula tentulah lekeh duduk syurga-syurga yang bawah. Kemudian Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan duduk bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad akan guna syafaat dia, ambil kita. Walaupun kita ni patut duduk Jannatil Ma'wa saja, dia angkat untuk duduk dekat dengan para Nabi dan para Rasul di Jannatil Firdaus. Lepas habis semua lapan tu, baru ada arash. Arash ni ada 4 tiang, 4 segi besar. Atas tu ada kursi. Lepas pada arash tu dia ada lekong lain kali. Kalau kotak tu lain kali tu ribbon tu, dia ikat ribbon tu. Kalau kotak lah, ribbon tu dia panggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, panggalan Allah ni luar pada alam itu. Di Sidratul Muntaha tu ada satu pokok. Pokok tu pokok bidara. Pokok bidara, bukan bidara dunia. Di pokok tu ada daun dia. Daun tu lah tertulis nama-nama kita. Dia pun jatuh daun tu. Bila gugur daun tu, turun mai, akan disampak oleh malaikat Israel ni. Di langit ada 4. Nama apa? Zamri bin Ahmad. Kacau. Kan? Bila dia sampak daun tu, dia tak turun main lagi. Hak duduk di langit keempat tu, dia bagi kat anak buah dia. Bagi kat predek-predek bawah ni. Azrael dekat lacak tu, paku bawah ni. Ambil ni terbang dia. Duduk di mana? Tengah padang. Duduk di masjid. Duduk macam-macam lah. Terbang. Itu Azrael. Waktu daun tu jatuh tu, dia akan belakang daun-daun lain. Waktu daun-daun tu watak jatuh tu, kena daun nama kita. Azman Zahlan, ustaz di sekolah Semekah, nama Kedah, duduk Itra pasang. Tak ada nikah doa. Umur baru 40. Bila kena daun tu, waktu tu lah telinga kita tu berdesing. Nabi kata, dia bunyi bukan dia pekam, main panas berjalan, dia jadi bunyi, tak ada pasal bunyi. Nabi suruh salawat pada Nabi Muhammad. Kerana daun kita tu dah kena dah, belakang daun kawan nak mati. Kita pun tak lama kena ingat, kata kita pun juga daun tu akan gugur juga. Nabi suruh salawat pada Nabi Muhammad. Kita pula kalau bunyi berdesing telinga tu bukan salawat. Dia kata siapa kata kat aku ni, patut dia makan nasi lekat. Pasal apa? Pasal tak main masjid. Ingat tak main masjid, dia kira kenuri lah. Kenuri nak makan ke 12, ke 9 tu sedekah baju. Kan? Pedak tengah. Tak beraya main dengan jenis orang kola ni hitam. Dia duk pi bubuh tonyong temu lawak nak pergi putih. Kita jumpa dia kenuri, dia warna nampak lain. Muka putih, kaki dengan tangan hitam. Kenuri ke dia mulut nak pergi tu nak tak? Tonyong muka pakai kenuri ni. Tapi masjid tak pernah nampak mai pun. Bubuk suara orang kacau di masjid. Dia mau, dia pesan pula kat kawan main masjid. Habis aku sama bubuk suara. Kan? Betul apa? Bubuk suara kacau lari tak sedap dia tak? Kacau dengan perut, dia kena kacau dengan kau. Dia mana kelabu kan. Rupa dia berguna kau pula kaki. Dia tak sedap. Masjid tak main juga. Payah tajuk kan. Dia kira orang kata kat dia kan. Orang kata kat dia, orang tak tahu kat dia. Kau ni buat ni, kau ni buat ni. Kira cari bomoh kan. Kan? Yang kata orang tak mengaji ni. Jadi Nabi Muhammad ni penting Jadi alam yang pertama, saya bagi lagi ulang. Alam yang pertama Tuhan seorang-seorang, dia panggil alam lahud. Alam yang kedua Tuhan cipta nur Nabi Muhammad, alam Jabarut. Alam yang ketiga Tuhan cipta semua alam ni. Bermula dengan malaikat-malaikat, dipanggil alam malakut. Saya ada cerita malaikat yang kedua ya. Malaikat pertama Jibril, malaikat pertama Israfil diciptakan, kedua Israel, ketiga malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni kecil saja, 600 sayap. Kecil pun besar daripada kita. Selai budu dia pun diangkat terpadam dengan matahari dunia ni kan. Tapi dia kecil. Daripada Israfil dia ada 600 sayap ya, warna dia pearl, mutiara. Bila diciptakan Jibril, Tuhan panggil Jibril, Tuhan kata, wahai Jibril, engkau lah makhluk yang paling indah yang pernah aku cipta. Malaikat yang paling elok sekali. Jibril sujud pada Allah. Ribuan tahun sujud. Mangkit-mangkit Jibril tanya, ya Allah, ada tak orang lain pernah sujud lama macam aku sujud ni?
Abang kata tak ada Jibril, hang lah paling hebat sekali. Tapi aku lebih suka satu makhluk, satu kaum nanti, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sujud mereka tu lalai lah. Tengah tu sujud pun lalai ni. Sujud mereka sangat sekejap, Tuhan kata. Tapi aku lebih suka daripada sujudmu, wahai Jibril. Terkejut Jibril. Pasal apa? Apa hebat mereka ni kan? Kerana mereka sujud atas arahanku. Sedang engkau sujud tanpa aku menyuruhnya. Aku suka bila orang buat apa aku suruh. Lalu aku menyediakan untuk mereka syurga yang sangat luas, Tuhan kata. Jibril kata boleh tak? Cik nak pergi tengok syurga siap simpan untuk orang umat akhir zaman ni. Dia pun terbang bila syurga lama ribu tahun untuk terbang. Tak lepi lah dia kata. Patah balik. Dia pun tanya Tuhan, hak lama saya terbang beribu tahun tu, adakah separuh? Adakah tiga suku? Tuhan kata tak. Adakah separuh? Tidak. Adakah suku? Tidak. Engkau terbang tu cuma 1/10 saja daripada keluasan syurga ni. Luas ribu syurga. Dan di sana tu, dia alam yang saya abang tadi lah. Kita ni kotak apa paling kecil. Bila dia kuih besar, dia jadi kuih buka tu. Faham tak? Macam dunia ni pasal apa? 24 jam kita. Pasal bumi kita kecil, dia pusing dulu tu. Dia pusing matahari tu. Satu pusingan tu 24 jam. 24 jam. Alam sana pula dia kuih besar. Yang kata syurga dia besar. Di lengkung tu besar, dia dapat lah. Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan sebut dalam surah Al-Ma'arij. Surah Ma'arij ayat 4. Kita beri buka tafsir di rumah. Ma'arij ayat 4 Tuhan sebut apa? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari akhirat nanti, ini untuk ayat untuk orang kafir. Orang-orang kafir akan rasa duduk dalam neraka tu, sehari di negeri di neraka tu macam 50,000 tahun. 50,000 sanah. 50,000 tahun mas dia punya lama tu. Sehari di neraka tu macam 50,000 tahun di dunia ni. Lama tak? Sehari setahun berapa hari? 365 setahun. 1,000 tahun. Lama 50,000 tahun. Tak tahu nak abang mau kira tekan ke kereta. Tak letih kau boleh tahu tak letih. Itu untuk orang duduk dalam neraka. Perasaannya 50,000 tahun di dunia ni. Untuk orang-orang duduk dalam syurga pula, Tuhan sebut dalam surah Al-Hajj ayat 47, Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun hari kiraan kamu di dunia. Kita nanti di padang mahsyar, di syurga, perasaannya ialah satu hari di negeri akhirat 1000 tahun di dunia. Tuhan sebut dalam surah Al-Hajj ayat 47. Jadi lama. Di sana apa ada hari tak? 7 hari tak seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu di syurga. Tapi nak habis sehari tu, perasaan kita tu macam 1000 tahun di dunia ni. Baru jumpa pula hari Senin. Tapi tak cuma ini lah sana. Sebab kampung asal kita nikmat pula macam-macam. Tak ada buat. Nak abang macam mana seronok syurga ni. Orang perempuan ni benda boleh lepas seronok ni beli pula. Tentu kita tengok orang perempuan beli pula. Musim dia buat potongan 70%. Dia buat pergi anak dia tinggal yang kata orang perempuan ni. Laki tu lah tambah-tambah turun. Lepas tu Pak Long tak ada turun kereta. Dia belah dia minta duit lah. Cong. Anak pun dia tinggal. Nanti dia ada pengumuman. Seorang kanak-kanak telah kehilangan. Pakai baju warna biru, seluar warna hijau. Minta ibu datang ke kaunter. Terima kasih. Sebab orang perempuan ni mau dia jumpa barang, dia lupa habis. Mau pergi tengok kereta cikgu-cikgu ke bapak perempuan ni. 5-6 pasang lah kereta. Kasut. Tak ada kasut. Kasut tak ada. Dia penuh lemari. Baju ni tu lah. Di syurga macam-macam bila kita masuk. Teringat dia main terus. Orang perempuan ni masuk syurga dia tak tahu nak abang. Dia seronok tu. Ada pula. Sebab tu orang perempuan dia tak ada bidadari. Dia lelaki seorang lah.
Kita orang lelaki pula ada bidadari. Orang perempuan masuk surga. Orang perempuan ada orang tak adil. Dia kata kami pun nak banyak lelaki tak? Dah. Orang perempuan ni bangga dah. Mau boleh jumpa dengan barang ni. Dia lupa lelaki boleh lupa. Jadi pergi surga memang dia tak peduli lah. Lelaki dia seorang. Dan semua di surga ni berpasang-pasangan. Tak ada orang dua seorang. Tak ada orang lupa sedih. Duk nyanyi lagu Zaitun Zami'un dalam surga tak ada. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Ada tak? Apa? Zaitun Zami'un tadi apa? Tak nasihat tak ada. Ini anugerah juara lagu Johan tahun 86. Apa dia tak ingat? Makcikku ingat. Zaitun Zami'un apa? Menaruh harapan, ada dua orang. Aku mahu beritahu. Menaruh harapan, kita berbuat tak tahu lah. Berbuat tak tahu nak tengok harapan. Kok mati ni duduk macam Quran ni kan. Menaruh. Dalam syurga tak ada orang. Dia buat lagu sedih, kata Zami'un sendiri-sendiri. Semua orang boleh nikah. Kalau di dunia ni dia tak sempat nikah, dia akan nikah lah dengan lelaki-lelaki yang tak sempat nikah. Nikah habis lah. Lelaki-lelaki nikah kan. Orang perempuan tu boleh pilih. Kokok lah dia berkenan dengan ustaz mana dulu. Kan? Dia pun tanya lah, ustaz pun dulu takut bini. Di sana dia tak takut dah. Dosa kan. Bini dia pun kalau lupa orang pun jalan. Semua orang nikah seronok di syurga. Orang lelaki pula, Tuhan sudah Nabi Abang lah hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Satu paling kurang orang lelaki paling lekeh sekali akan dapat 2 orang bidadari yang kita syurga. Dapat 2 orang bidadari. Paling banyaknya tak terhingga lah. Orang yang mati syahid akan dapat 72 orang. 72 orang. Paling kurang kuman-kuman tu 2 orang. Tok siap apa boleh lah 2-3 orang. Macam saya ni ceramah setiap malam kan boleh 40 ingat boleh. Ada tuan nak banyak. Bila saya kata ni nak banyak, duk tengok jam kan. Nak suruh berhenti 2 pun jadilah badan apa lah kan. Jadi semua yang kata syurga ni seronok kan. Jadi Nabi Muhammad ni penting sebab kita kena duk sambut dia, ingat dah. Kerana dia saja pemegang kunci syurga ni kan. Jadi alam lahud, alam jabarut, alam malakut, di alam yang keempat alam arwah. Di alam arwah lah Tuhan pernah tanya kepada kita dalam surah A'raf. Apa? Tak main ayat dah. Yang kita sebut qalu bala syahidna. Kan? Tuhan tanya siapa kamu, siapa aku? Kita kata Tuhanlah Allah. Semua orang Islam waktu itu. Di alam arwah semua Islam, semua menyerah diri. Semua mengaku Allah itu Tuhan. Kemudian kita main ke alam yang kelima, alam yang kita ada sekarang. Namanya alam musyahadah. Alam yang boleh disaksikan, boleh disentuh oleh panca indera. Atau kita sebut alam dunia. Alam dunia ni kita terlupa. Sebab tu nama kita insan. Kita nisyan. Kita lupa janji kita di alam yang keempat tu. Bila main, kita kena ada majlis-majlis yang macam ni supaya kita ingat balik janji kita dulu di alam yang keempat. Alam dunia ni alam ujian saja. Alam ujian. Dia hanya ada 2 pintu. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Saya masuk dulu tahun 1982. Ustaz Nasir masuk 1983. Keluar tak tahu bila. Macam saya ni boleh pergi 80, 90 ingat boleh. Kan? Semua orang akan keluar. Tak ada siapa tunggu dulu ini. Dan nanti akan pergi ke alam yang ke-6. Alam yang ke-6 namanya alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ni makcik. Barzakh tu maksudnya dinding. Alam yang terdinding. Dia duduk kami juga, tapi kita tak nampak. Waktu di alam barzakh, alam kubur tu semua orang Islam. Tentunya ada lagi DAP dalam tu. Tak ada Arab. Semua Islam yang kata alam barzakh ni. Oh, betul yo dia kata. Ustaz itu ceramah betul yo. Betul yo, main 2 orang tu, main tanya. Ingat ada lagi Buddha. Tak apa aku ceramah dengan orang kan. Ada lagi ke Hindu. Tak ada lah. Semua pakai jadi Islam lah di alam kubur tu. Tak ada masuk kubur ni, zaman mati tu dia tahu dah kata Islam lah benda paling betul dia, agama paling betul. Tapi tak berguna lagi. Penyaksian waktu di alam yang ke-6 tu tak berguna lagi. Iman tu hanya layak, valid, accurate, dikira hanya apabila roh kita tu tidak melepasi ghar-ghar kan. Sampai tangan. Roh kita ni akan ditarik nanti makcik. Satu hari kita akan ditarik roh kita. Mula-mula yang kata Israel tadi ni, dia tarik. Nyawa kita dibubur ke ubun. Sebab tu ubun kita lembut.
mai setahun dulu lembut. Roh kita pula akan ditarik ke mulut. Sebab tu bila kita mati nanti, ngangah orang mati mulut tengah. Jangan dia buat yang apa, tentu imam saja mati tengah. Dah, bangsa dah. Roh tu keluar ke mulut. Mula-mula dia tarikan yang pertama sampai ke lutut. Lutut sejuk lah. Anak bina tak tahu apa dia kata ada lepas buat kacau abang macam abang. Dia tunggu telinga. Mereka tengok nampak lain lah. Tarik pula yang kedua sampai ke pinggang. Pinggang ke bawah tak berasa lah. Tarik yang ketiga tu lah baru. Waktu tu lah memandang. Waktu dia memandang tu, kalau tuan-tuan bisa tengok orang nak mati, macam kita mati, mata kita hidup ni, mata hitam kita tu, hitam tu pekat. Tuan-tuan tengok orang mati, mata dia semua jadi cahaya, hitam jadi ni. Dia tak nampak dah dunia ni. Kita bercakap dia tak nampak dah. Dia tarik yang ketiga tu, 3 kali dia rentak. Rentapan yang ketiga tu lah. Bila dia tarik mat sampai tengah dada tu, waktu lah yang paling sakit sekali. Waktu tu last dah, iman kita tu diakui. Sampai kang ni dah, kita beriman pun tak kira dah. Keluar ke mulut ni. Jadi sebab itulah mulut kita tu kena banyak baca Al-Quran, kena banyak salawat pada Nabi, cakap benda-benda baik, jangan ribah mengumpat kata orang. Sebab kalau mulut yang busuk, yang buruk, dia takkan keluar dengan elok lah. Jadi ini alam yang ke-6, alam barzakh. Bila kita dah mati, dia bubuh kita dalam kubur. Bila orang bubuh kita dalam kubur, waktu ditimbus tanah tu sampai ke lutut, waktu tu mai 2 orang. Munkar seorang lagi nama Nakir. Munkar tu muka dia hudu, Nakir tu suara hudu. Tengok terkejut, warna hitam, mata merah. Hak seorang lagi Nakir ni suara hudu, cakap tu. Orang muka kita dengar tu. Biar tak kuning. Waktu dia pemain tu, waktu orang cambui tu baru sampai ke lutut, kawan ada tarik cambui tu, dia pemain duduk diri lah. Kita tu duduk lupuk, biar orang tak nampak kan. Duduk kalang kabut lah. Kemudian habis tu baca talqin apa semua tu, imam pun boleh dengan jam apa dia kain plekat telai RM50 pula lapis tu dalam jam tu, buat balik balik. Kadang-kadang Allah kata bulan jam dia perbungkui dalam serabang. Macam serabang lah bungkui yang melekat dengan duit RM50 begitu imam. Dia pun balik tinggal kena toyap kedai janda mana. Tadi tu pesan kat kawan, jangan gentar, jangan lari. Mereka berdua pun makhluk seperti kamu, dia dah. Dia balik tinggal kedai janda. Ya. Yang kau duduk kata, hang tak tahu imam weh, hang tak apa, hang tak mati. Tak gentar. Bila dah last Nabi abang, langkahan yang ke-7, orang yang terakhir. Selalunya orang yang terakhir ni anak lelaki kan. Orang perempuan jangan pergi, dia besar lah orang perempuan kan. Terutama balu tu. Orang perempuan ni makruh pergi ke kubur. Kalau jadi fitnah, haram hukumnya. Terutama sekali kepada balu yang mati tu. Orang yang mati laki dia mati, dia kena ihdad. Dia panggil dalam fiqah, dia panggil ihdad. Ihdad ni Melayu kata berkabung. Tak keluar rumah, pakai bedak sejuk pun tak boleh. Dalam rumah tu tak boleh pakai bedak sejuk. Haram pakai celak, haram berperfume, biar busuk. Pekum tak apa. Selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tak boleh keluar di mana. Kecuali ada orang ulang masuk rumah, duduk gagal tunggu cari mampu dia pula. Ada benda yang mudarat, tak ada tempat nak cari makan ke apa semua, baru dia boleh keluar. Jangan kebanyakan kita ni sama lelaki mati, dia pun pergi kubur semua kan, buat pakai jubah hitam kan. Tidur riau, tidur juri pula. Tengok dia duduk juri tu, untuk siap pun siku pergi kat imam. Jangan tengok. Jangan tengok je dah. Tu imam tengok apa dia? Imam dah zakat ni dah. Nampak tak? Jadi haram. Orang perempuan yang mati 4 bulan 10 hari, 4 bulan hari yang ke-11 tu baru pergi gamuk tak ada apa lah. Pergi juri ayam, pergi baca yasin ke apa boleh lah. Yang ni dah pesan lah. Bila mati tu, langkahan yang ke-7 tu, baru main dia akan main satu benda tu sebelum dia bercakap ni. Dia akan main himpitan kubur. 5 minit ni kita penting kan. Ada himpitan kubur. Kita akan dihimpit. Mula-mula dihimpit tu pelan. Selisih tulang rusuk kan. Ustaz tak ustaz? Apa ada himpit? Kita aduh. Orang tak dengar lah.
Himpitan yang kedua, dia bagi laju ni. Pam, dia bagi. Merau kita. Yang ketiga, ini yang paling sakit kali, kan? 3 lepas dia himpit 3 kali tu, baru mereka dua ni cakap. Ma rabbuka, apa Tuhanmu? Kita boleh cakap, itu tak mengerti Arab pun boleh cakap. Di sana wajib, dia cakap bukan bahasa Arab. Ramai orang kita silap faham. Bahasa di alam barzah, di syurga, di neraka, bukan Arab, bukan Hindu, bukan Melayu. Yang kata Tuhan cakap kita ni bahasa Tuhan. Di dunia ni saja kita cakap guna bahasa ni. Zabur turun guna bahasa Suryani kepada Nabi Nabi David. Ayah kepada King Solomon, Nabi Sulaiman. Guna bahasa Suryani. Bahasa Suryani ni orang tak cakap di dunia ni. Tuhan cakap dengan Nabi Daud guna bahasa Suryani. Yang tinggal bahasa Suryani ni kat orang Melayu ada sikit-sikit. Kaf 40, kita nak kaf 40. Yang silat dia ambil lah kaf 40 kan. Kafa karab bukan kaf yakfi kawah bifatan. Kan? Kebaik bunyi pun kan. Kebaik. Kena esok betul dia. Kawah udah tu bahasa Suryani. Kemudian pada Nabi Isa bahasa Hebrew. Bahasa Yahudi, bahasa pada Nabi Muhammad bahasa Arab. Tapi di sana alam barzah, alam kubur ni bahasa lain tu. Bahasa yang boleh dipaham. Kita boleh faham matematik. Macam pak dengan anak lah, dia tak cakap dia bagi dengan anak kan. Anak tahu lah pak marah. Pak tak kata apa pun, dia tahu lah, dia faham lah itu. Macam tentu anak buat gelisah, dia tahu lah anak suruh berhenti tu. Kita jaga kau dia lah kan. Kalau dia lah ramai kan, senang lah main. Tinggal lu masjid kuat Jawa, tengok, tak ada orang pun. Pak ni tipu lah. Banyak baru pak ni Jawa lah bang. Dan kau main kampung pegawai. Tersekai juga tengah-tengah bendak ni nama pegawai kan. Okey, baik. Jadi di alam itu kita akan dihimpit, kemudian ditanya. Soalan yang pertama tu tentang tauhid. La ilaha illallah itulah yang akan jawab. Soalan kedua tentang tauhid juga. Dia akan buat main satu gambaran visual. Laki-laki dia tanya, siapa lelaki ni? Man hadzal rajul? Yang boleh jawab tu orang yang faham makna Muhammadur Rasulullah. Dua syahadah ni kena mengaji ilmu tauhid. Nafi isbat, Muhammad Rasulullah tu kenal Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin, dan pakai akhlak Muhammadiyah, Muhammad yang hakikat tu. Kita adalah pesuruh Allah SWT. Kita yang kena menyampaikan dakwah. Sebab tu kita jadi umat Nabi Muhammad. Tuhan sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua umat akhir zaman ni ialah umat yang terbaik. Tapi ada syarat dia. Ta'muruna bil ma'ruf. Syarat pertama, kamu kena ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kamu kena cegah orang buat munkar. Wa tu'minuna billah. Kamu kena beriman kepada Allah. Baru jadi umat Nabi Muhammad. Pecah tiga, dia pecah para nabi. Orang dulu-dulu dia ambil Bani Israel, dia dapat agama, dia semayang pasal dia. Dia hentak kepala yang kata Bani Israel, dia hentak kepala semayang pun hancur batu. Batu tu naik lekuk. Umat Nabi Muhammad pula, tugas ada 3 benda ni. Ajak orang buat baik, tegah orang buat munkar, beriman kepada Allah. Kerja, kita nak kerja para nabi. Bukan kita dapat agama ni, kita amal seorang-seorang, kita seorang masuk syurga kan. Anak umur 13, anak tingkatan 3 dan 4 pakai seluar merinding. Dia bukan tutup aurat, dia bungkus badan. Bungkus pergi sekolah pakai guna-guna, kita tak ambil peduli pun. Bagi handphone pergi pula ke mereka kan. Kita dah ingat dah study dalam bilik. Rupanya dia buat live video lah TikTok, nari guna-guna bergelek kan. Gencok. Kita kena pantau sebab umat Nabi Muhammad ni boleh masuk syurga dulu ni kerana buat 3 benda ni. Kita tu Muhammad Rasulullah. Kita itulah yang kena menyampaikan risalah Nabi bagi kepada kita. Kita lah yang kena sambung perjuangan Nabi Muhammad. Sebab tu kita jadi umat yang terbaik masuk syurga dulu. Kita buat kerja para Nabi. Dan kerja para Nabi ni, semua kerja yang orang benci. Dihina, dituduh sihir, nak dibunuh, dihapat keluar daripada kampung. Ambil pokok unta buatan belakang. Orang kata ahli sihir, orang kata penipu. Ini kerja para Nabi. Zaman dah pula yang kata ustaz ni kan, pergi ceramah, makan boleh. Orang salam cium tangan, dapat sampui pula lebih kan.
Tapi berjuang. Betul apa orang ni? Sebab ustaz dia ceramah orang mau ya. Dia kata okey ni mau nyanyi, kita nyanyi. Saya beramai orang pun ustaz buat hiburan kan. Tapi kalau ustaz ajak macam para nabi ajak, pi duk habaq benda orang tak mau. Tak apa lama kan ustaz ni pun kita kena legal kan. Kena bunuh, kena perabat pada kampung. Sebab orang akhir zaman ni tak ada berapa orang yang berani berkata benar di mana dan kepada sesiapa pun kan. Jadi Nabi Muhammad ni penting kerana dua soalan yang awal dalam alam kubur, alam yang keenam tu ialah la ilaha illallah, alam pertama. Soalan kedua Muhammad Rasulullah adalah jawapan kepada gambaran lelaki tadi. Kemudian dia akan ditanya tentang apa kiblat kamu, maksudnya tentang semayang. Fiqh ni benda pertama Tuhan tanya, amalan fiqh ni ialah semayang. Semayang bagi jaga elok. Kemudian dia tanya tentang zakat, iaitu siapa ikhwan kamu, siapa saudara kamu tolong dah orang susah, kamu bagi dah sedekah, bagi dah zakat dan sebagainya. Jadi semua soalan tu dah kita jawab. Barulah nanti satu hari nanti pula kita akan pergi ke alam yang ketujuh, namanya akhirat. Alam kubur dan alam yang terakhir, alam akhirat. Dimensi yang terakhir, akhir. Kalau sungai tu dia macam ada sungai tu. Jadi sungai tu dia ada lalu lah. Laluan, siang mana siang. Yang kata akhirat tu terakhir. Macam kita pergi laut tu. Tak ada produk, tak ada panggal lah. Kita terus selama-lamanya hidup. Bahagia selamanya tu yang kita syurga ni. Jadi kalau duduk di neraka, duduklah sekadar kita punya dosa tu. Sekadar kita punya dosa tu. Tapi bayangkanlah kalau kita masuk satu hari pun di neraka, lama dia ada 50,000 tahun di dunia ni. Itu yang paling rendah kali kalau sehari masuk pun. Jadi janganlah buat jahat dalam hidup ni Janganlah buat jahat. Dosa-dosa besar terutamanya kita kena elakkan. Dosa besar yang pertama syirik. Buang syirik, termasuk syirik pada diri kita sendiri. Jangan rasa kata kita ada kudrat, kita ada ilmu, kita ada iradat. Kemudian jangan sihir. Banyak orang Melayu masih hidup di bumbu-bumbu siap kena di sihir orang. Niaga-niaga lah kan. Orang tak mau pindah niaga macam tiang orang lain pula. Tuk Sah tu kalau kamu nak sihir, tak padan pun kan. Pergi duduk dajah batu panggan, tak padan. Dua kaki kita ambil tu tak padan. Tak kaya tahu mana pun kan. Jangan buat kaya pada siapa-siapa. Kerana alam sana, alam akhirat tu terlalu lama untuk kita tempuh kan. Jadi Nabi Muhammad tu penting. Kerana dengan Nabi Muhammad saja kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu. Walaupun betul-betulnya nak cerita banyak kan. Tapi Nabi Muhammad ni adalah orang, adalah zat yang patut kita kenal sungguh-sungguh. Bukan sekadar kenal zahir saja, tapi kenal batin dia. Zahirnya apa? Kenal Nabi Muhammad dia beranak hari Isnin. Ada yang kata 8 hari bulan Rabiul Awal, ada yang kata 9, ada yang kata 12. Di Malaysia kita sambut 12. Kemudian dia wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin juga. Apa hikmah hari Isnin? Ulama bahas panjang hari Isnin. Isnin itu maksudnya dua. Dilahirkan Nabi Muhammad pada hari Isnin untuk menzahirkan Ahad. Ahad itu Allah. Allahu Ahad. Allah itu tunggal. Untuk menzahirkan zat yang tunggal, yang memiliki sifat ketuhanan tadi, kena melalui Isnin, kena melalui orang yang duduk dan berdua ni. Dengan nombor 2 ni lah menzahirkan yang Ahad, dan dengan nombor 2 ni lah, kerana nombor 2 ni lah terzahir yang lain. Salasah 3, Arba'ah 4, Khamis 5, Jumaat hari berimpun, Sabtu. Semua yang ada di alam ni, semua datang kerana Muhammad tadi ni. Dan kita nak balik kepada Allah yang Ahad tadi ni, kena melalui Isnin, kena melalui Nabi Muhammad. Semua amalan kita, iman kita, semua kena di-endorse, diperaku oleh Nabi Muhammad nanti di mizan nanti. Baru kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan kita ni sedikit jika nak dibandingkan dengan umat yang lain. Modal kita ayah-ayah, ibu-ibu hanya cinta pada Nabi Muhammad. Semayang kita sikit, puasa kita sedikit, tapi banyakkan kita rindu pada Nabi kita Muhammad, cinta pada Nabi Muhammad. Itu saja modal kita. Banyakkan salawat Nabi kita. Sebaik-baik aulan nas, nanti orang yang paling utama untuk aku bantu bagi syafaat nanti Nabi kata ialah orang yang paling banyak salawat. Salawat pada Nabi ni namanya. Cuma salawat tu kena faham betul-betul. Ini yang terakhir, faham betul-betul salawat tu. Allahumma salli, maksudnya ya Allah bersalawatlah pada Nabi. Kita tak faham maksud tu salawat tu apa. Ulama sebut salawat Allah pada Nabi ialah doa. Salawat Allah pada Nabi ialah rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi ialah doa. Rahmat ni bahasa Arab juga. Melayu kata cinta, kasih. Jadi
Allahumma salli, kita faham dalam hati kita, ya Allah teruslah kasih pada Nabi Muhammad. Itu maksudnya Allahumma salli, ya Allah teruslah sayang kat Nabi Muhammad, teruslah cinta kat Nabi Muhammad. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat. Orang yang mengerti nahwu bahasa Arab dia tahu yusalluna tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu maksudnya perbuatan, verb, kata kerja, sedang buat dan akan buat. Allah sedang, maksudnya sekarang pun Allah sedang bersolawat pada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, wahai orang beriman, salawatlah pada Nabi Muhammad. Allah ni dia tak buat amalan lain. Allah tak semayang, Allah tak puasa, Allah tak bagi zakat, Allah tak berjihad, Allah tak buat apa hal amalan-amalan difardukan pada kita ni, kerana dia Tuhan, kita yang perlu buat. Tapi solawat Allah buat. Satu-satunya amalan yang Allah buat ialah solawat. Tapi solawat Allah tu bukan disebut mulut je kita, Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Allah sentiasa sayang pada Nabi Muhammad dulu, kini dan selamanya. Hidup Melayu, kan? Sentiasa Allah sayang Nabi Muhammad. Jadi bila Allahumma sholli tu, mulai hari ini kita kena faham, ya Allah terus sayang Nabi Muhammad. Wasallim tu maksudnya, ya Allah sejahterakan Nabi Muhammad. Tu terjemahan. Maksud dia ialah, ya Allah bagi tenang hati Nabi Muhammad. Sejahtera, Nabi Muhammad sejahtera dah. Yang tak sejahtera tu kita, nah? Bagi Nabi Muhammad tenang, tu maksud wasallim. Sebab Nabi Muhammad ni sentiasa dia duduk teringat kat kita ni. Waktu nak mati, malam tu dia nak mati tu, dia duduk kata lagi, ummati. Macam mana lah nasib umatku, pok ni tak boleh pi lah ni kan. Dia duduk teringat, mai ke pagi, bila hampir dengan nak masuk subuh tu, Nabi Muhammad saat mangkit, saat pingsan. 3-4 kali mangkit pingsan. Bila mangkit tu subuh dah masuk lah. Bila subuh masuk dia kata, Bilal, biazan Bilal, panggil orang bayang subuh, bagi Abu Bakar jadi imam. Tapi tunggu nak Nabi juga. Sebab Nabi Muhammad yang sentiasa jadi imam. Pingsan, mangkit pula. Kali kedua. Azan Bilal, tak pi juga. Kali ketiga, baru dia pergi. Bilal baru pergi azan. Sebab apa? Dah nak habis waktu subuh. Bilal lah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha. Sebab Bilal ni orang Habsyah, dia tak disebut huruf shin. Ash, kita orang Melayu boleh sebut ash. Bilal azan dia as, dia sebut Ashhadu an la ilaha illallah. Walaupun sebut dia Arab tu tak macam Quraisy sebut, tapi ikhlas dia tu penting. Ikhlas tu yang sampai kepada Allah. Kita pula duk kira suara tu dah. Lepas azan macam mana? Orang okey. Tak itu dah macam mana tak boleh. Kita tak ikhlas. Jadi lepas tu baru Abu Bakar naik nak sembahyang, Nabi buka pintu. Nabi tengok ke tingkap ke tepi dia lah. Kalau orang pernah duduk tu kan, kat Raudhah tu Nabi tengok. Mereka dia ingat Nabi nak keluar jadi imam. Nabi bagi isyarat kepada Abu Bakar terus jadi imam. Dan Nabi senyum pada para sahabat ni. Itulah senyuman terakhir Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi, kalau kita kata bahasa terakhir, senyuman itulah bahasa terakhir Nabi Muhammad. Nabi redha dengan semua sahabat dia ni. Nabi yakin dah, tak apa kalau aku tinggal tu. Sebab Nabi Muhammad ni, dia diberi pilihan sama ada nak mati ataupun tidak. Malaikat Jibril main tanya Nabi, bukan Israel turun main seorang dia cabut terus. Main tanya, boleh tak kami nak ambil nyawa? Hebat Nabi Muhammad ni. Kalau dia tak mau, Tuhan tak cabut nyawa dah. Yang kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad masuk balik, tidur, tak bala atas taibah Sayyidah Aisyah isteri dia. Dan menghembuskan nafas yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi sebut apa? Nabi Muhammad sebut dalam Sahih Bukhari, perkataan terakhir Nabi Muhammad dia kata apa? Ila rafiqil a'la. Nabi Muhammad tak mengucap macam kita. Kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebab kita ni umat. Tidak ada Tuhan mereka tu. Nafi dan isbat tadi ni. Nabi Muhammad nak nafi apa? Dia satu-satunya makhluk yang pernah tengok zat Allah Ta'ala tu. Dia besok dia tengok macam ni, dia tahu dah gelas. Kita nak kena pesok fikir, bukan kereta, bukan lembu, tak nak pun kereta gelas pun. Jadi Nabi Muhammad ni tak ada lah mengucap la ilaha illallah. Dan dia tak perlu mengakui Muhammad Rasulullah. Memang dia Muhammad tadi. Kataan terakhir Nabi Muhammad dia kata apa? Ila rafiqil a'la, kepada kekasih yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun wafat. Inilah Nabi kita Muhammad, kan?
Jadi kita kena kenal semua Nabi Muhammad zahir dan batin, supaya kita tahu bahawa Nabi Muhammad ni sangat sayang pada umat Muhammad, pada umat dia, dan banyakkan salawat. Allahumma salli, ya Allah terus sayang Nabi Muhammad, wa sallim, ya Allah bagi tenang hati Nabi Muhammad, sebab dia sentiasa duk fikir nasib kita ni. Bagi dia tenang hati dia, ala sayyidina Muhammad, ke atas Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat, banyakkan salawat, kerana itu sajalah modal kita untuk masuk ke dalam syurga. Dengan semayang kita, dengan puasa zakat kita, tutup aurat anak pinak kita, tak ada hari nak masuk syurga. Dengan perangai kita tak ada hari boleh masuk syurga. Tahajud tu sebut saja tak pernah ada. Ni kan, terkejut makin kecil dah. Tahajud tak pernah buat pun. Jadi yang kita nak masuk syurga ni hanya dengan solawat pada Nabi Muhammad. Cinta betul-betul Nabi Muhammad, faham betul-betul, baca sirah dia. Balik ni pi ke Syahab Perdana tu, pi beli. Jangan duk kita ASP tu lah. Sebelah ASP tu ada satu kedai nama Pustaka Darussalam. Beli kitab hadis 40 apa-apa, dah saya pesan lah. Kemudian belilah satu buku sirah Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad ni kan, dia 2 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah, lepas tu sampai umur 5 tahun. Umur 5 tahun dibelah dada dia. Kemudian duduk dengan mak dia Aminah setahun. Umur 6 tahun mak dia bawa dia pergi Madinah, duduk sebulan, jumpa adik-beradik dia. Lepas tu nak pergi tengok kubur ayah dia apa semua. Balik main mati 50 km daripada Madinah, ada satu tempat nama Abu Wah. Aminah pula mati. Dia balik pula dengan pengasuh dia yang jaga mak dia tadi, nama Ummu Aiman. Balik main Mekah duduk dengan Tok Wan yang Abdul Muttalib sampai 8 tahun. 8 tahun 8 tahun 2 bulan 10 hari. Tok Wan dia pula mati, Abdul Muttalib. Tok Wan dia wasiat sebelum mati tu bagi suruh Abu Talib jaga. Abu Talib yang paling miskin sekali dalam 10 orang anak lelaki dia. Tapi dia ada pasal-pasal dia duduk dengan Abdul Muttalib. Abu Talib pula umur 12 tahun pergi ke Syam jaga, tak ada nak jaga, tak ada nak buka kemah lagi. Ada jumpa pula Rahib Bukhairah suruh balik. Bukhairah suruh balik kalau tidak kena bunuh dengan Bani Israel, balik pula. Umur 15 dia pernah masuk dalam perang Fijar nama. Quraisy bergaduh perang dengan bangsa lain. Kemudian umur 25 dia pergi Minaga. Sebelum 25 tu dia pernah pergi Minang satu orang, Abu Talib. Abu Talib suruh nak pergi Minang, tapi pinangan ditolak sebab dia keluarga miskin. Abu Talib miskin, Nabi Muhammad miskin, orang tak mau. Kita orang tak mau biasa ya. Nabi pun orang tak mau kan. Rai ustaz orang tak mau biasa ya. Kemudian dia pergi pula pergi menjaga lah. Abu Talib kata dah miskin, pergi menjaga. Dia pergi pinjam modal daripada Khadijah, pergi menjaga ke Syam. Khadijah jatuh cinta, cerita panjang kalau cerita. Balik mai 2 bulan lepas menjaga tu, dia kahwin dengan Khadijah. Hantaran yang Nabi bawa pada Khadijah ialah 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda. Mahal lah. Bukan beli kapri lah. Nabi Muhammad ni hebat gentleman lah. Kalau unta, berapa unta sekor pun kita kata 20 ribu. Kali tengok lah 20 ekor 400 ribu. Lemu kita kalau 5 ribu lemu ni kan, kurut green kan. Kali pergi kalau 20 ekor tu 100 ribu lah. Kita baru pergi Minang dengan orang, dia tak 15 ribu balik dia cerita tu kan. Mahal lah. Motor RS pun 12 ribu lebih lah kan. Jadi kemudian Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad wafat umur 63 tahun. Tapi kata Rasulullah tu, beli kitab hadis, beli kitab sirah, baca. Mau nak suruh saya urai pula, panggil mai ke lagi. Panggil mai ke lagi. Jadi yang baik daripada Allah, yang kemarin kurang daripada kelemahan dan dosa-dosa saya minta maaf pada tuan-tuan kerana mengambil masa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini dan menjadikan pertemuan kita pada malam ini adalah sebagai satu perkara yang menunjukkan kita cinta pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita ini diterima dan dijawab oleh Nabi SAW.